فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Bekal waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC ditubuhkan untuk membantuas penipuan keuangan dalam talian. Respon yang lebih pantas untuk menjejak dan menyekat dana yang dicuri serta mangsa dapat melaporkan insiden penipuan keuangan dengan lebih mudah. Jika anda telah ditipu, segera maklumkan bank anda dan hubungi NSRC melalui talian 997. Pastikan anda memberi info berkenaan insiden penipuan, maklumat komunikasi dengan suspek atau scammer dan maklumat transaksi yang berlaku berikut ketika membuat aduan. Panggilan ke NSRC perlu dibuat dalam tempoh 24 jam dari kejadian penipuan. Waktu operasi NSRC adalah dari 8 pagi sehingga 8 malam. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Digital. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة العبد الظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة العبد الظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله
الحي القيوم وأتوب إليه توبة العبد الظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Telangkau, 89,0. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta
berair padamu. IKIM FM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Inspirasi Pagi bersama Luke dan Pian. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Maha cinta, biar pesonaku padamu lebih dulu. Biar pagi juga dalam Terus setia bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawat individu berbakat untuk mengisi jawatan Eksekutif Pemasaran Grade EP29. Calon-calon sekurang-kurangnya mempunyai kelayakan sijil STPM, STAM, matrikulasi atau diploma perniagaan atau perakaunan. Syarat umur adalah tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai minima 2 tahun dalam bidang jualan dan pemasaran iklan radio, TV, buku, sewaan dewan dan pengurusan acara. Keutamaan diberikan kepada yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Tugas adalah membantu pengurus pemasaran merancang strategi pemasaran yang efektif dan pembudayaan inovasi di IKIM. Kemukakan permohonan sebelum atau pada 29 Januari 2024 ke Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03 6204 6259. mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Lukis keindahanmu yang terulur, penantianku ku dambakan, dahagakan cintamu, damainya saat ku di hatimu, ku persembahkan cintaku kepadamu, kemenanganku, ku berharap sambutlah panggilanku, sampaikan ku ke dalam dekatmu. Dah saat ku dengarkan namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah, yang esa kau sempurna dan
saat ku dengar dan menyebut namamu. Air mata menitis mengenangkan kata-katamu. Anugerah yang penuh makna terindah, yang esa, kau sempurna dan terbaik. Oh, terindah saat ku dengar dan menyebut namamu. Air mata menitis mengenangkan kata-katamu. Anugerah yang penuh makna terindah, yang esa, kau sempurna dan terbaik untukku. Kau sempurna dan terbaik untukku. Kau sempurna dan terbaik untukku. Carta IKIM FM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagu terbaik dan info-info terkini artis kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta IKIM FM. Semestinya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Pada suatu hari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid berjalan ingin mengajar sahabat-sahabat beliau. Datang seorang badui daripada belakang yang menarik selendang Rasulullah yang berada di atas bahu Rasulullah, dan pada waktu itu selendang itu terbuat daripada kain yang agak kasar sehingga tarikan yang begitu kuat kepada selendang itu menyebabkan leher baginda Rasulullah merasa merah atau berubah warna menjadi merah kerana tarikan yang begitu kuat daripada seorang badui yang mengatakan kepada Rasulullah, "A'tini min malillahi la min mali abika wala ummik." Berikan kepada aku pemberian harta yang bukan dimiliki oleh ayah dan ibumu, kata badui itu meminta kepada Rasulullah. Sahabat baginda yang berada di sekeliling marah dan berang akan perbuatan badui itu dan ingin menghalau serta melukai kepada badui tersebut. Baginda menghalangnya dan meredakan keadaan. Baginda memberikan apa yang ada pada baginda pada ketika itu. Kemudian baginda bertanya, "Hal ahsantu ilaika ya akhal Arab?" Adakah aku sudah berbuat baik kepadamu wahai saudara daripada orang Arab? Seorang badui itu mengatakan, "La ahsanta wa la ajmalt." Kamu tak beri sedikit pun kebaikan kepada aku. Kamu hanya bagi kepada aku sedikit sahaja pemberian. Berikanlah lagi kepada aku pemberian yang lebih daripada pemberianmu ini. Baginda masuk ke dalam rumah dan memberikan kepada badui itu pemberian, sehingga badui itu merasa puas dengan pemberian baginda Rasulullah. Setelah ditanya oleh baginda Rasulullah dan badui itu mengungkapkan akan kepuasan pemberian baginda Rasulullah, baginda mengingatkan kepadanya, "Wahai saudara daripada bangsa Arab, kata-kata kamu tadi di hadapan sahabat-sahabat aku menyebabkan mereka tidak puas hati. Bolehkah kamu keluar dan berkata-kata kepada mereka dengan kata-kata yang menyebabkan mereka puas hati, senang dan gembira?" Badui itu mengiyakan permintaan Rasulullah. Badui itu keluar dan duduk ataupun menyampaikan di hadapan para sahabat Nabi dengan kata-kata, dia mengatakan, "Sebelum aku datang ke sini tak ada orang yang aku sangat benci melebihi kebencian aku kepada orang ini, yakni Rasulullah. Dan tak ada negeri yang sangat juga aku benci sebelum ini melebihi kebencian aku kepada negeri ini, yakni kota Madinah. Tapi sekarang tak ada orang yang lebih aku amat cintai melebihi kecintaan aku kepada orang ini, yakni Rasulullah. Dan tak ada negeri yang lebih dan amat aku cintai melebihi kecintaan aku kepada negeri ini, yakni kota Madinah."
FM. Melilau mataku mencari yang sempurna, namun Tuhan anugerahkan yang teristimewa. Hadiah ini bukan sembarangan pengirimnya, kerana itu ku ubah rasa hibah kepada rasa bahagia. Cari jemari si bujur sirih aku genggam, dalam hatiku berkata sampai mati engkau ku jaga. Pasti Tuhan yang maha ada, Dia punya rencana. Si bujur sirih ku pangku nyenyak diri pandanglah dia seperti ku memandangnya. Lihat senyumnya yang berbeza terus dari jiwa, tiada agenda. Andai terkeliru dengan tuturnya, dengarlah kata hatinya. Aku pandang matanya seolah berkata, terima kasih mama papa, ku doa kepadamu. Nikmatnya syurga. Pandanglah dia seperti ku memandangnya. Lihat senyumnya yang berbeza terus dari jiwa, tiada agenda. Andai terkeliru dengan tuturnya, dengarlah kata hatinya. Aku pandang matanya seorang berkata, terima kasih mama papa, ku doa kepadamu, kepadamu. Nikmatnya syurga. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk petang ini bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda, dan untuk bersama para pendengar kita bawa untuk anda rancangan setiap hari Jumaat yang kita selalu siarkan untuk waktu ini bersama anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan insya-Allah bersama para pendengar rancangan Usrah Nurani. Dan untuk petang ini bersama Usrah Nurani, jangan lupa juga untuk para pendengar di luar sana, ahli usrah besar di luar sana, untuk kongsikan, share link di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk petang ini. Dan FB alhamdulillah ada yang masuk pada waktu ini. Terima kasih kepada anda. Jom sama-sama kita share ramai-ramai untuk kita dapat pahala bersama. Untuk bersama para pendengar Usrah Nurani, untuk petang ini kita akan bersama Naqib dan juga ahli usrah di konti IKIM insya-Allah. Dan Naqib yang akan memandu usrah kita untuk petang ini, kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Asmadi bin Adnan. Kita mengalurkan kehadirannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Semuanya baik insya-Allah Ustaz. Jalan ke IKIM macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Perjalanan lancar. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, kita mulakan dengan muqaddimah terlebih dahulu, dan insya-Allah selepas ini bersama ta'aruf bersama ahli usrah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam segmen Usrah Nurani di Radio IKIM. Sebagaimana kita sedia maklum, semangat daripada usrah itu sendiri, kita punya segmen ini lebih kepada kekeluargaan, lebih daripada santai, dan tujuan kita tidak dan tidak bukan adalah untuk mengimarahkan, untuk kita membudayakan budaya ilmu walaupun secara santai, dapat kita kongsikan bersama-sama. Yang tidak lain dan tidak bukan, kita sebagaimana kita sedia maklum sebagai seorang muslim, kita tidak boleh lepas dan lari daripada meningkatkan keilmuan kita walaupun dalam perkongsian singkat seperti Usrah Nurani ini. Dan sebagaimana kita sedia maklum bahawa semangat kekeluargaan itulah yang kita ada di kalangan kita, yang kali pertama baru jumpa hari ini, termasuk dengan rakan-rakan usrah kita, kan. Namun kerana wadah inilah yang kita dapat mengeratkan lagi hubungan kita dan kekeluargaan kita secara lebih besar dalam usaha untuk kita mengukuhkan hubungan silaturahim dan menguatkan ummah kita. Baik, saya mulakan dengan diri saya dulu. Sebagai saya diamalkan untuk menjadi naqib, memimpin pada Usrah Nurani pada petang ini, pada hari Jumaat yang berbahagia Saidul Yaum ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi keberkatan kepada kita semua dan para penonton di luar sana. Saya Ahmad Asmadi bin Adnan, berasal daripada Taiping, Perak. Sekarang ini diberi amanah untuk menjadi mudir ataupun pengetua kepada Sekolah Tahfiz Anak Yatim Alkitab Beranang, yang mengkhususkan kepada anak-anak yatim lah, yang miskin. Dan kita juga terima anak-anak asnaf sejak 2022. Selepas kesan daripada pandemik, Ustaz, kita menerima juga daripada kalangan anak-anak B40 yang memerlukan dan yang berminat. Lain-lain daripada itu, saya pernah berkhidmat dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi selaku penyelaras, pegawai penyelaras untuk masjid daerah, PPMD. Pernah berkhidmat, kemudian pernah berkhidmat di beberapa universiti ataupun kolej swasta sebagai pensyarah dalam bidang pendidikan Islam dan juga subjektivitas. Itu sedikit saya rasa latar belakang saya duduk dan tinggal berkediaman di Semenyih. Sekolah saya di Beranang, Selangor. Kemudian dengan dengan tidak membahasa, saya memohon kepada rakan usrah kita Ustaz Syahmi untuk memperkenalkan diri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Naqib kita Fadil Ustaz Ahmad Asmadi bin Adnan
Seterusnya sahabat kita ada seorang lagi ahli usrah insya-Allah, dan yang berusaha Atin Hajah Muna Jasman, orang kuat, Aikim, lagi-lagi dalam program Nusrah Nurani. Seterusnya para pendengar yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, didoakan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat dan anugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesehatan yang baik, diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa dan dipertemukan dengan baginda Nabi SAW di syurga, amin. Saya Suhaimi Ahmad Wakid. Saya orang kampung Sungai Serdang, Kapar Kelang, Selangor, Malaysia Barat, Asia Tenggara. Itu alamat lengkap. Jerman lah. Saya sekarang bertugas di bahagian dakwah JAIS, dan saya mula bertugas di JAIS bermula tahun 2001. Sebab tu bila Fadil Ustaz Ahmad sebut tadi Kajang kita sembang-sembang, ya, ada kalau Kajang tu saya ingat saya masih, kalau masjid lah Ustaz sebut PPMD tadi kan, kalau masjid tu saya boleh katakan hampir 60% saya tahu masjid tu kat mana. Masjid lama lagi saya tahu, insya-Allah. Saya PPMD di Kuala Lumpur. Masya-Allah. Jadi telah melalui beberapa fasa ataupun tempat bertugas lah di Hulu Langat. Kemudian saya di bahagian undang-undang keluarga. Lepas tu saya di Pejabat Agama Petaling, balik ke bahagian keluarga JAIS lagi. Dan balik ke Pejabat Agama Petaling lagi, jadi pendaftar. Kemudian bila JAIS buat reshuffle, maknanya pertukaran biasa dosa, bila kita bertukar ni tak selamanya kita berada di satu tempat. Bulan 6 tahun lepas saya dipindahkan ke bahagian dakwah JAIS. Jadi dah bila cerita bahagian dakwah, kerjanya tak ada lain lah, 24 jam dakwah lah. Termasuklah bila program hari ini, saya ucap terima kasih kepada pihak Aikim yang memberikan peluang dan ruang untuk sama-sama kita berdakwah, ya, menyebarkan syiar Islam. Dan itu segi tugas lah sekarang kan, program-program lah. So, kami di dakwah ni banyak ada 2-3 bahagian lah. Kita ada bahagian unit tarbiyah, kita ada unit penerbitan tauliah, kita ada unit. Jadi saya duduk di unit ukhuwah yang lebih kepada program-program tu. Kemudian dalam waktu yang sama juga bila ada kelapangan, maknanya adalah program-program kita, kuliah-kuliah sikit, kan, ada forum-forum sikit, kan, kita bersama dengan masyarakat, kan. Jadi kalau duduk jabat je orang kadang tak kenal, kan. Bila kita turun ni, bukanlah kita nak terkenal tu, tidak. Maknanya kata, oh JAIS ni, ya, gitulah, kan. Jadi itu sebahagian daripada aktiviti lah yang biasa kita lalui. Dan saya kira ini aktiviti yang pada kebiasaannya ialah orang kita di Malaysia ni begitulah keadaannya. Cuma mungkin ada seorang tu luar biasa siang malam bekerja, kan. Tanpa disedari kita dah berada di satu bulan yang mulai, insya-Allah. Jadi saya ingat itu sajalah sedikit. Syami bin Ahmad Wakil selaku penolong pengarah kanan di bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Selangor, yang memang sosok tubuh yang sesuai lah dijemput oleh Aikim pada petang yang berbahagia ini. Seterusnya kita bertaaruf dengan rakan usrah kita, Ustaz Muhammad Fazli bin Muhammad Fuad, salah seorang daripada ahli kumpulan Pawana dan juga mewakili Munsyid Malaysia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Pedanan. Seterusnya kepada Ustaz Ahmad Suhaimi, seterusnya kepada DJ Mona dan juga rakan usrah yang lain. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dalam program Usrah Nurani. Untuk saya sendiri sudah jemputan yang kali kelima lah semenjak dahulu kala. Dan bersama-sama hari ini bila dapat poster daripada DJ Mona, terkejut lah. Nak jumpa jiran saya ni bukan senang. Saya daripada Kapar, Ustaz Suhaimi daripada Kapar. Tapi Allah izinkan hari ini bertemu dekat konti Kim FM. Alhamdulillah. Merupakan pendakwa lah, ataupun pengkuliah separuh masa, dan siangnya bertugas ataupun berniaga sendiri di Pawana Production, sebuah syarikat percetakan.
Dan habis urus anak apa semua, kita ke Masjid Surau lah untuk program-program dakwah yang telah disusun, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fazli yang telah menerangkan sedikit latar belakangnya. Boleh disebut sebagai mewakili anak muda lah pada petang ini, insya-Allah. Tak pernah anak muda, mudah-mudahan walaupun tak pernah muda kan, tapi semangat tu kita tumpang bersama. Dan saya selaku nakib menyerah kembali kepada DJ Mona untuk seterusnya. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan saya sendiri pun ingin ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idhaat Ma'had Al-Wahid Islami Al-Malizi untuk petang ini bersama rancangan Usrah Nurani. Alhamdulillah, bukan senang nak jumpa, tapi alhamdulillah itu rezeki kita pada petang ini untuk kita berjumpa, masya-Allah, alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar, jom sama-sama kita share sebanyak-banyaknya untuk kita dapatkan ilmu bermanfaat untuk petang ini di FB. Ramai boleh tengok di FB, ramai yang kongsikan bersama kita. Alhamdulillah, ada Abu Fatih, ada Ummi Afan Kalish, ada Asma, ada Arafah, ada siapa lagi, Asma, Sharifah, Kasim, Rahim, Mahmud, Nur. Ini ramai lagi yang boleh lagi menyertai kami. Subaidah, Ora, Surya, masya-Allah, alhamdulillah. Nama-nama yang cantik-cantik semua, masya-Allah, untuk kita mendapat ilmu manfaat terus kepada depan kita, di radio kita atau di FB kita, untuk kita sebarkan sebanyak-banyaknya juga untuk kita dapat pahala berganti, insya-Allah, khususnya untuk hari Jumaat ini. Dan untuk bersama para pendengar untuk petang ini, kita masih lagi di bulan mulia, bulan Rajab yang mulia ini, dan juga ada kesempatan lagi untuk kita membincangkan untuk petang ini kemuliaan bulan Rajab ini. Dan istimewa untuk khas untuk petang ini, tajuk yang kita nak bawa kemuliaan Rajab. Mungkin bersama nakib kita, silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada DJ Mona yang telah memberi dan menjelaskan kepada semua tentang tema atau tajuk kita pada petang ini adalah tentang kemuliaan Rajab. Dan sebagaimana kita sedia maklum bahawa kemuliaan bulan Rajab ini boleh kita katakan sebagai gerbang masuknya bulan Ramadan, yang bulan-bulan mulia ini, bulan Rajab ini adalah bulan di antara dua bulan, antara Syaban dengan Ramadan, yang merupakan kemuncak kepada umat Islam untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan sebagaimana kita sedia maklum bahawa perkembangan kita kata suasana budaya kita dalam negara kita ini dengan perkembangan teknologi maklumat yang mencabar, yang kita tidak tolak, tetapi keadaannya sedikit sebanyak memberi kesan kepada kita dalam kehidupan kita bermasyarakat, termasuk diri kita dan juga anak-anak kita. Kadang-kadang dia tak sedar, dah masuk bulan Ramadan, dah masuk bulan Rejab, tak lama lagi Ramadan. Hari ini 14 Rejab, dan termasuk dalam hari-hari Yaumil Bid ataupun hari-hari putih. Dan bagi yang berkesempatan, yang berkemampuan, bolehlah meneruskan, walaupun sebenarnya tidak ada suatu hadis yang sahih sebagaimana kita sedia maklum. Cuma yang mengatakan berpuasa berturut-turut daripada bulan Rejab, Syaban dan disambung Ramadan. Cuma sebagaimana kita sedia maklum, benda-benda baik ini bila kita rujuk kepada hadis-hadis yang dhaif, walaupun hadis dhaif, ada syarat-syarat yang terikat, yang tertentu, boleh kita jadikan ianya sebagai panduan untuk beramal, untuk fadail amal, untuk mengamalkan puasa sunat, itu dibolehkan. Sekadar itu termasuklah dalam hadis-hadis yang masyhur sebagaimana kita sedia maklum bahawa baginda Rasulullah SAW banyak memperbanyakkan, dengan lain perkataan mengintensifkan puasa-puasa sunat pada bulan Rejab dan juga Syaban. Jadi macam hari putih hari semalam, hari ini dan besok adalah antara apa kita kata masa-masa yang baik yang boleh kita manfaatkan, dan mungkin tak dapat bulan ni, mungkin kita boleh manfaatkan pada bulan Syaban ataupun pada puasa hari Isnin dan Khamis. Jadi sebagaimana kita sedia maklum bahawa dalam kita meraihkan kedatangan bulan Rejab ni, dah separuh bulan ni, menjadi suatu tanggungjawab kepada kita bagaimana yang paling penting penghayatan dalam diri kita, bukan sekadar yang mampu dan berkesempatan berpuasa, tetapi bagaimana kita, sebagaimana kita sedia maklum bahawa
bulan Rejab ini adalah antara satu bulan yang diharamkan untuk berperang dan juga melakukan perkara-perkara yang tidak baik, berdosa dan seumpamanya. Dan sebagaimana kita sedia maklum juga bahawa pahala yang berlipat ganda Allah Ta'ala akan berikan kepada kita, dan dosa pun kalau kita buat dalam bulan Rejab ni termasuk kita kata azabnya ataupun dosanya juga besar. Jadi ini adalah antara benda-benda yang kita kena lihat dan kita kena hayati dalam kehidupan kita ini. Dan saya ingin memberi laluan kepada rakan usrah kita Ustaz Syuhaimi dalam pembentukan budaya masyarakat kita ini. Dia bermula daripada keluarga. Ustaz lama duduk dalam bidang undang-undang dan keluarga di Jabatan Agama Islam Selangor. Sebagai kita, sebagai ibu bapa, sebagai contoh ataupun qudwah kepada anak-anak kita, apakah antara peranan yang boleh kita lakukan untuk memberi suntikan semangat dan juga ilmu pengetahuan walaupun asas kepada anak-anak untuk mereka memahami dan juga mereka menghayati bulan-bulan yang penuh keberkatan ini dan gerbang nak menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak itu sendiri. Silakan Ustaz. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, terima kasih kepada nakib kita, seterusnya kepada rakan usrah berkaitan dengan kelebihan Rejab. Dan saya sangat percaya orang Islam di dalam negara kita secara umumnya hafal satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bila mana ianya dijadikan suatu amalan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu satu hadis yang sangat jelas yang mana Nabi SAW mengajar umatnya supaya kita berdoa kepada Allah supaya di sepanjang bulan Rejab dan Sya'ban ini kita akan diberkati. Maknanya apa yang kita lakukan asal kebaikan, mudah-mudahan ada keberkatannya di situ. Dan mudah-mudahan dengan keberkatan inilah yang akan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang bulan Rejab, Nabi menyebutkan dan ayat Quran juga menyebutkan, walaupun secara umumnya tetapi dikhususkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu dan perangilah musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahawasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Di sini ada beberapa perkara yang perlu kita berikan perhatian, tetapi manakah kita lebih fokus kepada soal kelebihan tentang Rejab itu sendiri. Jadi dilihat daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan perkataan Rejab itu secara jelas, ada satu riwayat bahawa baginda Nabi SAW menyebutkan, ala inna zamana qad istarah kayati yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatuna 10 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabul Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Ketahuilah bahawa zaman berputar seperti keadaannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan-bulan suci, iaitu 3 betulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram.
serta Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadi dan Syaban. Sadaqallahu wa rasuluh. Jadi perkara yang saya nak sebutkan dalam masa ringkas ni, kita pun tak banyak sangat kan, masa sikit-sikit pun jauh ngomong masa ni sidik-sidik wae orang kakak, tapi sidik gue lah saya ngerti manfaat ke sajalah bunyi Jerman sikit, walaupun masa tak banyak sikit manfaat. Jadi kalaulah kita mengatakan bahawa Rejab ini bulan-bulan biasa, ini suatu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Senang kata silap lah. Sebab kalau sampai Quran menyebut, Nabi menyebut secara jelas lagi, maka ini suatu perkara yang perlu dipandang suatu kelebihan dalam bulan Rejab khususnya. Walaupun berbicara tentang 4 bulan ini, sebenarnya kalau kita tahu tafsir, dia menceritakan tentang masalah isu haji, isu peperangan, dan ianya adalah satu bulan 4 bulan ni yang telah pun dihormati sebelum lagi baginda Nabi SAW diutuskan, kerana melibatkan soal perjalanan haji supaya pergi balik dan selamat dan sebagainya. Okey, itu pun kita kena tahulah. Tetapi bila masuk bulan Rejab ni, yang kita nak sebutkan, manusia macam Ustaz tadi sebut tadi. Jadi kadang-kadang orang baru sedar, dah masuk Rejab. Bila dia Rejab, Ramadan, lepas Rejab, Syaban lah kan. Kan. Jadi dia dah mula terasa. Cuma bagi orang yang beriman, dia akan merasakan suatu keberkatan daripada Allah SWT itu bukan sekadar dia cakap aja, tetapi dia memenuhi hari-hari yang berlalu di dalam bulan Rejab ini dengan sebaik-baik amalan, dan mudah-mudahan amalan itu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak nak menjadi sekadar orang Muslim saja. Orang syahadah dia Muslim, orang solat dia puasa, dia Muslim, dia puasa dia Muslim. Tapi kalau kita nak menjadi yang lebih lagi daripada Muslim, maknanya jadi orang yang mukmin. Yang maknanya kalau dia solat betul-betul, puasa betul-betul, dan paling hebat lagi kalau dia boleh mentarbiah jiwanya menjadi orang yang muttaqi. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan tentu jaminannya adalah suatu kebahagiaan dunia dan akhirat, tentu kesyukuran. Cuma bila Ustaz sebut tadi, macam mana kita nak melihat suasana keindahan Rejab ini dalam keluarga. Jadi kita semuanya lah, saya menyeru pada diri saya, rakan usrah dan para pendengar di luar, kita tak mau sekadar cakap aja. Kita tahu kelebihan, habis lalu gitu je. Rugilah. Sangat rugi. Kan orang Jawa ngomong, anggar sakat reti wae orang tidak kau dengan apa-apa rugi. Gitu. Maknanya kita tak nak sekadar cakap habis gitu, tak ada. Jadi kita dah tahu kelebihan. Sebab Ustaz dah sebut tadi, dia lebih siapa yang buat maksiat, buat perang dan sebagainya, dosanya sangat besar. Dan waktu yang sama, kalau dosanya besar, pahalanya pun besar. Boleh jadi contoh, katalah kita sedekah hari biasa, bulan biasa, RM1 dapat pahala RM10,000. Contoh ya. Sebab ada orang rajin RM10,000, ada kira pula. Jadi contoh. Tapi kalau bulan Rejab, boleh jadi berganda-ganda. Ada begitu. Jadi kita nak merasai suasana keindahan ini dalam keluarga kita, maknanya yang bergelar suami, yang isteri, yang ibu, yang bapa, yang atuk, yang nenek, kan sama-sama kena menerapkan suasana ibadah di dalam keluarga, khususnya pada anak-anak dan cucu kita. Minimum dia tahu sekarang ni dekat bulan Rejab. Dah bulan Rejab dekat dengan bulan Syaban. Bulan Syaban dah dekat Ramadan. Mana persediaan tu kena buat untuk menghampirkan diri kepada Ramadan, sampai ke Ramadan. Jadi maknanya dalam bulan Rejab ni serba-serbi ni kena berikan perhatian, khususnya soal ibadah. Kalau sembahyang tu biar sembahyang betul-betul. Dilatih bukan sembahyang fardu aja. Sembahyang itu kalau boleh berjamaah, lebihkan sikit. Kita nak masjid itu adalah rumah kedua kita. Maksud gitu, kita bawa mulakan. Nanti bila bulan Syaban lagi dekat, kan? Sebab bila dia dah Rejab dah biasa dengan solatnya, dengan sedekahnya, dengan puasa yang Ustaz sebut tadi, kan dilatih dengan Isnin Khamis, dengan kelebihan-kelebihan tertentu, maka kita sangat berkeyakinan ahli keluarga kita, anak-anak kita akan terbiasa di bulan Syaban nanti. Bila bulan Syaban lagi, dia akan suasana tu lebih lebih meriah lah, sebab kita sangat dekat dengan Ramadan. Dan bila kita sampai Ramadan, saya sangat berkeyakinan keluarga yang sudah dibina dan dibiasakan dengan suasana ibadah, solat, puasa, sedekah, baca Quran, qiyam,
insya-Allah bulan Ramadan nanti dia akan menjadi suatu kemudahan untuk menghidupkan suasana keluarga dengan agama. Allah alam. Terima kasih banyak Ustaz Syuhami atas penjelasan itu yang boleh menjadi panduan lah kepada kita, dan dalam kita nak menghidupkan lagi syiar kemuliaan bulan Rejab ini, sudah pasti kita melihat bahawa salah satu wadahnya adalah bait-bait yang dalam ada pada lagu dan nasyid tu sebenarnya mempengaruhi terutama kepada generasi muda, anak-anak kita, yang sedikit sebanyak salah satu pendekatan yang mampu menyentuh hati mereka untuk merasai dan menghayati akan kemuliaan yang ada pada ajaran Islam lah. Khasnya dalam hal ini kita kata bulan kemuliaan yang ada pada bulan Rejab itu sendiri. Apa komen Ustaz Muhammad Fazli kita yang handsome pada petang ni? Silakan. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz, terima kasih pada Ustaz Suhaimi atas intro yang pertama, round yang pertama sebenarnya tadi. Mungkin bukan di bahagian saya lah untuk mencerita pasal matan dan juga tafsir sebagainya. Kita ambil dari segi falsafah ataupun dari segi konsep anak muda. Selalu zaman kita suka gunakan alasan akhir zaman. Akhir zaman ni masa pendek dan sebagainya kan. Tapi saya diajar untuk merasakan bahawa Ramadan itu makin hampir, Ramadan itu kita nak masuk, maka rasakanlah Ramadan itu pada bulan Rejab. Kita berpuasa, kita ambil puasa sunat, Isnin Khamis, kita ambil hari putih sebagainya. Nanti bila sampai saja pada bulan Ramadan, kita akan rasa yes, ini Ramadan. Maknanya dia bukan rasa tiba-tiba Ramadan. Ramadan dia tiba-tiba. Tak nak macam tu. Dia kan? Terkejut lah. Dia tak terkejut. Kan? Jadi dia balik pada ayat yang Ustaz Suhaimi sebut tadi lah. Kan? Kita ambil pendekatan untuk kita tunjuk pada anak-anak, pada keluarga kita, nampak yang kita sudah petang-petang lemah-lemah. Anak saya tanya, Abi kenapa? Abi puasa hari ni kan. So puasa apa dah nak raya ke? Dia dah mula bercerita pasal benda-benda macam tu kan. Malam nanti ada tarawih ke? Ni untuk anak yang 4 tahun 5 tahun kan. Jadi suasana macam tu kita dapat banner di rumah. Nanti bila sampai Syaban kita banyakkan lagi hari puasa. Bila masuk Ramadan dia orang dah bersedia untuk bersahur, dah bersedia untuk bertarawih dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi saya nak ambil pendekatan peluang saya pada petang ini bersama-sama dengan rakan usaha sekalian untuk letakkan Rejab ini. Kalau bulan-bulan lain okey, dia ada cerita-cerita je lain. Bulan Rejab ni adalah bulan keajaiban. Wajib yakin dan percaya kejadian Isra Mi'raj itu benar-benar berlaku dalam satu malam. Bulan Rejab ini bagi gambaran jelas pada kita bahawa benar-benar akan terjadi hadiah untuk mereka yang bersabar atas ujian. Ini saya nak relatekan tentang kegembiraan selepas kesedihan. Untuk pasangan-pasangan muda yang pastinya duduk di Lembah Kelang ni dengan ujiannya nak mencabar, nak pastikan, nak tercabar kan, diduga untuk pastikan meja itu penuh, adalah lauknya, untuk pastikan anak-anak yang ada tu tak kelaparan ya. Nak cipta kekuatan bersama dengan suami, nak cipta kekuatan bersama dengan isteri. Ambillah kekuatan, ada aura dia dalam bulan Rejab ni. Ya, ambillah kekuatan. Yakinlah ada kemanisan untuk orang yang bersabar. Bagaimana Rasulullah SAW? Rasulullah rancang. Rasulullah membuat plan. Dia bayangkan bila sampai Taif tu, Rasulullah ni disambut sebagai tetamu. Kan? Aku nak cerita pasal Islam ni kan. Tak sangka pula disambut dengan batu-batuan. Dibaling batu sampai berdarah lutut tumit kaki Rasulullah dan sebagainya. Kita ambil kekuatan dalam bulan Rejab ini untuk kita bawa dalam keluarga kita. Cerita dengan isteri kita. Kan? Bagaimana hebatnya Rasulullah kena uji dalam bulan Rejab, dan akhirnya Allah bagi hadiah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kan? Dan pastinya kalau kita tengok sesungguhnya kita tak mampu menyusun takdir itu dengan tangan kita. Rasulullah sendiri pun tak mampu nak susun dengan tangan dia. Rasulullah tetap bergantung pada takdir qada dan qadar Allah yang Allah adalah susun untuk baginda Rasulullah SAW dalam kejadian Taif yang lalu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fazli atas perkongsian dan juga
pencerahan tentang bagaimana kita menghadapi khasnya generasi muda, anak muda yang kehidupan di kota raya Kuala Lumpur ni, metropolitan semua adalah kan. Jadi semua itu mencabar sebenarnya dalam kehidupan kita, dunia kerja kita, dan juga bagaimana dalam keadaan kita kata kesesakan lalu lintas dan macam-macam lah dengan industri yang kita ada dalam di dunia ni, khasnya di kota Cosmopolitan Kuala Lumpur ni, dengan budaya kerja naik LRT, MRT dan seumpamanya, kita dikejar, kita duduk dalam keadaan secara kita sedar atau tidak sedar, kita dikejar dan mengejar masa. Tapi jangan sampai kita lupa bahawa kita dah masuk bulan Rejab yang mulia ini, dan apa tanggungjawab yang boleh kita lakukan, ya Ustaz Syami, dan itu jangan kita lupakan, ya, kerana itu adalah merupakan satu tanggungjawab yang utama bagi kita kepada Allah SWT. Dan ini semua suasana peristiwa yang berlaku ini, kita mengharapkan ianya tidak mempengaruhi dan mengurangkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya saya beri laluan kembali kepada DJ Mona untuk pesanan penaja kita. Yeah. Silakan DJ Mona. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dan terima kasih kepada ahli usrah untuk waktu ini. Untuk para pendengar, kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, jom sama-sama jangan tinggalkan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasa mengingat kita berselawat untuk hari ini, insya-Allah semoga ada syafaat kepada kita nanti. Dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Mengerjakan umrah dan pandu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang mesra. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Encik Fahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tak untuk kita jadi penaja? Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni, 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik, produk kita pun boleh sampai kepada lebih sejuta pendengar. Apalagi, jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. IKIM FM, inspirasi utama anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا
هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ikuti kami di podcast Spotify IKIM FM. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk rancangan Usrah Nurani pada petang ini. Dan Alhamdulillah, kita masih bersama anda untuk petang ini di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan perkongsian anda boleh hantarkan di ruang komen di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah, masih lagi bersama Naqib kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Asmadi bin Adnan dan Al-Fadhil Ustaz Suhaimi bin Ahmad Wakid, penolong pengarah kanan bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Selangor, dan bersama Fadhil Ustaz Muhammad Fazli bin Muhammad Fuad, ahli kumpulan Pawanan dan Mursyid Malaysia. Alhamdulillah, masih lagi mensyangkan tentang kemuliaan Rajab. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, Alhamdulillah ramai di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Kita ada Nur Azwati Ahmad dan juga kita ada Laila, Lida dan Rosna, Farida yang kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ramai lagi yang berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainun, ada yang kata Abu Ihsan ni dari Ipoh, di Plus Highway dari itu Ipoh katanya. Masya Allah, semoga selamat dalam perjalanan. Dan ramai lagi yang berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maria, Nur Azwati, Masya Allah, Alhamdulillah, ramai lagi. Jom sama-sama kita sentiasa berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jom kita sebarkan ilmu bermanfaat untuk petang ini, untuk kita membincangkan kembali bersama Usrah Nurani kemuliaan Rajab. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada DJ Mona Haji Jazman yang telah memberi laluan kita untuk pusingan kedua, dan kita bersua kembali dalam siri Usrah Nurani yang tidak lain dan tidak bukan sebagai salah satu daripada wadah untuk kita menghidupkan hati-hati kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada keberkatan yang cukup tinggi apabila kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hari Jumaat yang dituntut ini. Dan mudah-mudahan kita dipilih dan dilihat oleh baginda Rasulullah SAW, mendapat syafaatnya di Yaumil Mahsyar nanti, mudah-mudahan. Jadi bagi meneruskan sesi Usrah Nurani kita pada petang yang berbahagia ini, saya fikir ada baiknya kita menghangatkan suasana kita pada Usrah Nurani ini dengan memberi laluan kepada Ustaz Muhammad Fazli. Mungkin ada alunan-alunan yang boleh menghidupkan hati-hati kita. Silakan Ustaz. Tafadhal. InsyaAllah, kalau dalam list lagu nasyid, Isra Mi'raj ni jarang ada. Betul. Tapi Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya daripada Hijaz Mustika Intim yang di UNIC, pada tahun 2000, awal 2000, mereka ada hasilkan sebuah lagu yang bertajuk Isra Mi'raj. Silakan. Saya tak sama aja orang tak apa. Yang penting liriknya dia. Liriknya memang dia cerita, dia boleh compile kan, dia boleh rumuskan dalam satu lagu ni. Alhamdulillah, sempurna lagu ni. Hening malam gelap yang membungkus, desir angin tiada kedengaran. Gemuruh suara memanggil, membangunkan Rasul dari tidurnya. Jibril berwajah putih bersih, bersayap bergemerlapan.
Dari Mekah ke Sidratul Muntaha, burak menawan 7 petala. Membelah langit berak, bertatakan bintang, bergantungan rantai keemasan. Tiada iblis dan juga syaitan dapat mendengarkan rahsianya Tuhan. Tabir akhirat disingkapkan, membenarkan apa yang diwahyukan. Dosa pahala dijelaskan, dipamerkan tiap pembalasan. Langit perak bertatakan bintang, bergantungan rantai-rantai keemasan. Tiada iblis dan juga syaitan dapat mendengarkan rahsianya Tuhan. Dipertemukan dengan nabi-nabi, diperlihatkan ragam malaikat, diperbentangkan hari kebangkitan, diwajibkan 5 waktu sembahyang. Isra Mi'raj yang amat panjang disingkatkan menjadi semalaman. Sukarnya untuk dipercaya hanya keimanan yang membenarkan. Wallahu a'lam. Masih pada sama Fazli. Mudah-mudahan dengan alunan nasyid itu sedikit sebanyak memberi kita keinsafan, terutama tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini minta maaf tidak menjadi hari cuti am kepada semua negeri di Malaysia, sedangkan ianya satu peristiwa yang besar, peristiwa bagaimana kita bagaimana baginda Rasulullah SAW menerima ibadat solat fardu yang asalnya 50 waktu, yang sekarang ni kita hanya kerjakan 5 waktu saja dengan diskaun yang Allah Ta'ala berikan, dengan kemuliaan yang ada pada baginda Rasulullah SAW, yang kita hanya mengerjakan 5 waktu saja sehari semalam, tetapi tetap dinilai dan dibayar oleh Allah Ta'ala dengan 50 waktu. Itu pun ada di kalangan masyarakat kita yang masih kadang-kadang bukan orang lain, ada beradik-beradik biras kita yang agak kita kata bukan terlupa, tapi kurang taat dalam melaksanakan dan membaikkan lagi solat yang merupakan salah satu daripada saluran untuk kita menyatakan syukur kepada Allah SWT. Baiklah, seterusnya kita berpindah kepada rakan usaha kita Ustaz Syahmi. Untuk pusingan kedua ini kita minta Ustaz Syahmi kongsikan tentang kelebihan dan kemuliaan Rejab ini dalam kita nak menghadapi bulan-bulan berikutnya yang akan berjumpanya Sya'ban dan juga Ramadan. Silakan Ustaz. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, terima kasih kepada nakib kita, sahabat Usrah, para pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih lagi dalam Usrah Nurani dan kita membincangkan kemuliaan Rejab. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada diri saya dan semua, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk kita bertemu dengan sekali lagi bulan Rejab. Ya, diam tak diam dah 14 hari berlalu begitu saja. Sedangkan kita tahu belum tentu kita akan bertemu dengan Rejab yang akan datang. Bahkan jangan kata Rejab akan datang, baki yang 14 hari, 15 hari pun belum tentu kita boleh selesai. Sebab hampir setiap hari kita mendengar ada rakan-rakan kita yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya mengajak diri saya dan para pendengar
dengan hati yang tenang, hati yang ikhlas, marilah kita berusaha untuk terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memanfaatkan di bulan Rejab ini, sebab sebahagian masjid, sebahagian surau dah mula mengadakan program-program khas berkaitan dengan Rejab. Sebenarnya semuanya adalah untuk menyedarkan betapa besarnya kita, betapa besar beruntungnya kita berada di bulan ini, dan betapa beruntungnya kita berada di dalam bulan yang diberkati Allah dalam keadaan kita sehat walafiat. Sebab di luar sana ramai rakan-rakan kita yang di bulan ini yang dia teringin nak berpuasa kan, teringin nak beribadah, teringin nak berqiyam, tapi mungkin atas sebab-sebab kesihatan yang mungkin tidak dapat dirasai dengan kebaikan, maka dia tidak dapat sempurnakan seperti orang lain yang dapat pergi masjid, surau dan sebagainya. Jadi saya sekali lagi mengajak diri saya dan semua, manfaatkanlah di dalam bulan Rejab ini dengan banyakkan amal-amal ibadah, dan kita buat semaksimum yang boleh. Kan maknanya dilebihkanlah. Kalau kita selalu bersedekah, contohlah kalau selalu kita bersedekah mungkin sehari RM1, contoh, kita lebihkanlah dalam bulan Rejab ini. Kalau kita selalu berpuasa Isnin Khamis, sudah menjadi satu kebiasaan, di bulan ini kita puasa lebih pun tak ada masalah. Sebagai satu latihan, betul kita kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada pun nas yang mengatakan Nabi puasa direct 3 bulan, Rejab, Syaban, Ramadan penuh. Ramadan tentulah penuh kan, Rejab, Syaban penuh. Tetapi kalau melihat satu hadis yang disebut, saya ingat dalam riwayat Ibnu Abbas, dia menceritakan ada sahabat bertanya, wahai Ibnu Abbas, kami nak bertanya tentang puasa Rejab ni macam mana. Jadi Ibnu Abbas kata, sesungguhnya Nabi SAW berpuasa di bulan Rejab ni, dia satu ketika tu dia puasanya tu sangat banyak. Kan, sehingga kan kami melihat seolah Nabi tidak berbuka, maknanya macam puasa tu sebulan. Kan, dan satu ketika pula Nabi SAW berpuasanya tak penuh lah, mana macam banyak tak puasa. Kan, sebab tu dalam hal ini ulama berpandangan yang saya baca lah, kita baca apa yang kita dapat kan. Jadi almarhum Dr. Wahbah Zuhaili ada menyebutkan, kalau orang yang nak berpuasa 3 bulan direct kan, Rejab, Syaban dan saya yakin ada rakan usrah kita di luar sana yang hari ini dia istiqamah. Boleh jadi dia hari ni, dia hari ke berapa Ustaz? 14 kan? Boleh jadi hari ni masa 14 hari ni dia masih berpuasa dan dia bersungguh-sungguh lagi. Kan? Jadi kita doakanlah mudah-mudahan diberikan kekuatan. Tapi rasanya puasa tu pun Nabi dah pesankan, sumu tafsihu, kamu puasa, kamu sehat kan. Jadi nak bagi tahu ni, kalau ada rakan-rakan kita yang berpuasa, kita doakanlah mudah-mudahan Allah permudahkan, berikan kesihatan dan boleh melalui puasa ini dengan sebaik-baik ini di Rejab dan Syaban. Sebab Dr. Wahbah kata, kalau orang yang nak berpuasa direct lah, senang kata Rejab, Syaban sampai Ramadan, nak puasa silakan, tak ada masalah atas kekuatan diri sendiri. Tetapi kita tidak boleh bersandarkan, oh ini Nabi buat, tak boleh. Sebab tidak ada nas yang memang jelas mengatakan Nabi direct 3 bulan puasa, tak ada. Tetapi kalau orang yang mengamalkan puasa tersebut, janganlah kita katakan, oh kau tak puasa Rejab, Syaban ni kau tak ikut sunnah Nabi. Tak boleh kata gitu. Ini pilihan kita. Kan? Jadi boleh jadi dia puasa Isnin Khamis, contoh, kan, dah menjadi kebiasaan. Kemudian Ayyamul Bid sudah menjadi kebiasaan. Tapi di bulan-bulan ini kita boleh berpuasa, mungkin dia puasa qada ke dan sebagainya, kita tak tahu kan. Di samping itu boleh jadi adalah manfaat rahsia-rahsia kelebihannya Allah berikan. Sebab sebenarnya banyak lagi rahsia-rahsia yang kita tak tahu. Kan? Yang pastinya kalau Allah Ta'ala menyebut, saya sebut sekali lagi, menyebut dalam surah Taubah 36, Nabi sebut lagi. Jadi ini maknanya bukan kaleng-kaleng lah, nak disebutkan, melainkan semuanya ada hikmah kan. Baik, itu satu sudut lah. Dan saya mengambil kesempatan juga di sini, dalam bulan Rejab ni, marilah kita sempurnakan solat kita
sempurnakan bacaan Quran kita, nak tak nak dia tidak ada cara lain melainkan dengan kita terus mengaji, belajar, tuntut ilmu. Kan? Sebab tu banyak masjid surau hari ni dia dah mula dah ada cerita pasal macam nak tahsin puasa tu sendiri, semak balik. Ini kita ambil peluang untuk meningkatkan ilmu, memperbetulkan mungkin ada kesilapan-kesilapan sepanjang kita melakukan ibadah kan. Jadi bila sempurnakan solat kita ke, puasa kita ke, jadi supaya nanti bila bulan Syaban lagi-lagi bulan Ramadan kita betul-betul dalam keadaan bersedia. Ini suatu latihan yang sangat luar biasa. Dan bila tadi cerita pasal bulan Ramadan, sudah pastilah satu peristiwa yang besar yang berlaku pada junjungan besar baginda Nabi SAW, iaitu Isra dan Mi'raj yang telah dinasyidkan oleh sahabat usrah kita tadi. Kan, tapi biasa Ustaz, bila orang yang dah biasa nasyid ni, suara dia memang luar biasa. Masya Allah ya. Kalau saya yang nasyid, bunyi macam nasyid tapi ayat dah Jawa. Kan. Jadi yang terakhirnya maknanya saya nak menyebut sikit sajalah ya. Jadi saya mengharapkan kepada para pendengar ambil peluang, sebab bila masuk bulan Rajab, yakinlah banyak masjid surau akan buat program ceramah ke forum perdana khas pasal Isra Mi'raj. Tolonglah pergi, tolonglah dengar, sebab dia akan diceritakan khusus dalam bulan ini. Nanti kalau bulan Syaban dia kurang sikit cerita, sebab dia nanti dah cerita ni 10 Syaban. Bila sampai Ramadan lagi lah dia orang kata mungkin dengar cerita tak cerita kan. Jadi khusus peristiwa ni kita dengar dan ambil pengajaran. Sebab dalam bulan Rajab ni nanti kalau sampai bulan Syawal lagi tak bunyilah kat cerita ni. Kan kalau cerita pula 1 Syawal cerita Isra Mi'raj, terkejut orang kan. Jadi kita dengar, kita hayati peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang tak masuk akal di akal manusia, yang sangat terbatas, tetapi peristiwa yang sangat luar biasa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Kita dengar, dan saya sangat berkeyakinan bila kita dengar, kita menghayati, sebab dengar cerita nasyid tadi kita dah tersentuh jiwa kita dah. Maknanya kita yakin peristiwa ini sebenarnya akan memberikan suatu pengukuhan yang sangat luar biasa. Keyakinan kita sebagai seorang Islam yang mengakui bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terpilih, walaupun yang terakhir, yang terpilih dalam menyempurnakan syariat Islam itu sendiri. Baik. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syahmi yang telah melengkapkan kita punya perkongsian kita punya dengan diawali tadi dengan nasyid yang menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, antara peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab ini, dan merupakan antara kewajipan yang perlu kita lakukan adalah mendirikan solat 5 waktu sehari semalam itu. Dan sebagaimana Ustaz Syahmi menyebutkan di awal tadi bahawa antara 4 bulan yang diharamkan, ketetapan yang Allah Ta'ala berikan ini adalah selain pada peperangan apa semua ni, termasuklah mungkin kita tak adalah dalam bentuk perangan, kecuali lah rakan-rakan kita yang dibom di Palestin, dan kita doakan mudah-mudahan mereka akan mendapat kemerdekaan yang sebenarnya dan bakal menghadapi orang-orang di Palestin, Gaza semua terutamanya akan dapat menikmati keberkatan yang ada pada bulan Rajab ini. Dan larangan-larangan itu bukan sekadar kata-kata kerosakan sesama manusia seperti membunuh, mencederai dan juga memfitnah, tetapi juga apa sahaja kezaliman, penganiayaan ataupun apa sahaja tindakan yang melampaui batas yang sering dilakukan, dan juga kita dilarang oleh Allah Ta'ala untuk melakukan perkara-perkara yang melampau itu tadi di dalam bulan Rajab, terutamanya selain pada bulan-bulan yang dilarang tadi, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah yang berderetan itu adalah merupakan bulan-bulan yang Allah Ta'ala memberi amaran kepada kita supaya kita jangan aniaya orang, supaya kita jangan ada tindakan merampas hak orang, misalnya menyebar dengan kecanggihan yang ada pada zaman sekarang, menyebarkan fitnah, meniupkan perasaan hasad ataupun dengki. Juga jangan kita dalam bulan ini kita mulakan membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita untuk menghindari daripada kecam, mengecam atau mencela ataupun membohongi
tak kira siapa kita, sama ada kita sebagai orang bawahan rakyat maupun sebagai pemimpin, dan juga mesti menunjukkan contoh suri teladan uswah yang baik dan mengambil keberkatan kemuliaan yang ada pada bulan Rejab ini untuk meningkatkan kualiti sebagai seorang pemimpin yang menjadi, kita kata, orang yang boleh dicontohi, dengan kita tidak maaf cakap, tidak membohongi rakyat dan juga pengikut-pengikutnya sebagai seorang pemimpin, dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang mungkin boleh mencela maruah misalnya, dan sebagai amanah sebagai seorang pemimpin ini juga perlu menerapkan sebagaimana Ustaz Suhami sebut tadi, dalam konteks yang kecil, maksudnya di rumah kita sebagai ibu ayah ni qudwah atau contoh suri teladan kepada anak-anak kita, sesuai dengan peringkat anak-anak kita lah. Yang umur 5 tahun mungkin cara kita menjawab lain, umur 10 tahun lain, umur 15 tahun bagi kita yang dah ada anak umur 20-an lain lagi karenahnya, dan cara kita nak menanganinya dan meyakininya bahawa tentang kemuliaan Rejab ini, dan juga bagaimana Rejab ini akan bersambung pada bulan Syaban, dan kemudian kita akan menghadapi pada bulan Ramadan Al-Karim, yang menunjukkan bahawa sebagai seorang Muslim itu sudah disusun atur oleh Allah SWT, dengan Allah Ta'ala memberikan kesempatan-kesempatan pada bulan-bulan ini, bulan Rejab dengan Syaban, kita memperbanyak intensifkan berpuasa sunat bagi yang berkemampuan dan juga berkemudahan. Kemudian nantinya ini semua adalah merupakan tarbiyah ataupun pendidikan untuk kita menghadapi pada bulan Ramadan, yang kita akan mengabdikan diri kepada Allah SWT sesuai sebagaimana Ustaz Suhaimi sebut, sesuai dengan lirik tadi, dan bagaimana kita menghayati pada tahun ini lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang. Kerana kita kena ingat, kita keluar dari konti ni pun kita tak tahu kita akan jumpa hari besok, hari ke-15 Rejab itu sendiri. Itu sahaja kata Ramadan dan Syaban. Jadi ini semua adalah merupakan kita kata perancangan Allah Ta'ala yang sudah indah dan cantik. Jadi sebagai seorang Muslim, kita perlu meletakkan suatu tekad bahawa selama mana nyawa hayat di kandung badan, selama itulah kita memaksimalkan amal ibadat kita kepada Allah SWT, dengan kita mula meningkatkan sebagaimana pencerahan tadi telah dijelaskan, dengan kita memulakan menghayati bulan Rejab ini, dan seterusnya kita akan menghadapi bulan Syaban, dan kita akan kemuncaknya dari sudut berpuasa itu tadi, menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah SWT dalam ibadat puasa ini. Semuanya ini akan memberi suatu, kita kata, kesan kepada diri kita untuk menjadi hamba Allah yang mukmin lah. Jadi akhirnya saya bagi laluan untuk kesimpulan akhir 1-2 minit daripada Ustaz Syami tentang kemuliaan, mungkin ada tertinggal poin tadi, Rejab ini untuk kami dan pendengar di luar sana, ahli usrah yang besar ini, terbuka ini untuk dapat menghayati. Silakan Ustaz, kesimpulan akhir. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah SWT, sebagai seorang Muslim, saya mengajak diri saya dan kita semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kesyukuran, iaitu kita berusahalah menjadi hamba-Nya yang sentiasa melakukan segala perintahnya yang telah diwajibkan, dan kita meninggalkanlah segala larangan-larangan yang dilarang. Jadikanlah baginda Nabi SAW sebagai qudwah yang terbaik. Dalam bulan Rejab ini kita sangat meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan-kelebihan, rahsia-rahsia yang kita tidak akan terfikir. Bagaimana Allah akan mengangkat darjat manusia daripada suatu kedudukan yang tidak ada nilai, sehingga kita mampu menjadi hamba-Nya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada cara lain melainkan menjadikan baginda Nabi SAW sebagai contoh, kehidupan Nabi SAW sebagai contoh, bagaimana Nabi tetap menjaga umatnya dengan selalu memberi peringatan-peringatan tentang kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Rejab dan bulan-bulan yang lain.
Dan di kesempatan yang ada ini, marilah kita sama-sama bertekad untuk kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah menerima segala amalan kita, memberikan kesihatan yang terbaik buat kita di sepanjang bulan Rajab ini, agar apa yang kita lakukan Allah Ta'ala akan terima, dan segala dosa-dosa yang kita lakukan Allah akan ampunkan. Dan apabila kita kembali kepadanya nanti, mudah-mudahan Allah akan memandang kita dengan pandangan yang penuh rahmat dan kasih sayangnya, dan memberikan keampunan yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan inilah yang akan menjadikan suatu ganjaran yang terbesar kita di sana nanti, iaitu kita akan dimasukkan ke syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Dan bersesuailah dengan doa yang selalu kita baca kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dan yakinlah dengan doa dan usaha inilah yang akan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang akan tetap terus berusaha selagi mana diberikan nyawa, selagi diberikan kekuatan, selama mana diberikan kesihatan dan sedikit harta yang ada. Gunakanlah segala-galanya untuk mencapai maradatillah, iaitu keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadikanlah Rajab ini sebagai satu tunjangan yang terhebat untuk kita memastikan Syaban yang kita lalui nanti dalam keadaan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Ramadan yang kita akan temui nanti, insyaAllah Ramadan yang paling terbaik untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Fahmi. Seterusnya Rakau Surah Ustaz Muhammad Fazli. Sikit saja Ustaz. Isra Mi'raj benar-benar kena yakin dan beriman benar-benar berlaku perpindahan dari masjid ke masjid dalam satu malam. Ia bagi bukti bahawa masjid itu benar-benar tempat untuk kita healing, merawat segala kesakitan. Kenapa diwahyukan kepada Rasulullah untuk pilih masjid ke masjid, kan? Rasulullah diberikan hadiah untuk merawat, healing, merehatkan jiwa daripada segala kesibukan dunia. Kalau tengok tadi khutbah di negeri di masjid sekitar Selangor, masjid rumah keduaku, kan? Dalam intipati itu cerita pasal pilihlah masjid untuk kamu berehat, pilihlah masjid untuk kamu berlindung, pilihlah masjid untuk kamu merawat segala kesakitan. Namun ia berbalik kepada insan-insan yang mengurus masjid, ya. Mereka bertenang atau tidak, mereka mengambil falsafah healing tu atau tidak. Kalau antara JK pun huru-hara, maka tak jadilah aura masjid tu aura yang bertenang. Maka dengan aura Rajab ini, carilah masjid untuk healing dan atau sesi merawat pada hati. Malah ia mungkin bisa merawat ataupun menjadi penawar pada jasad. Bukan semata-mata merawat pada hati, tapi menjadi penawar pada jasad kita. Jadi di kesempatan ini, saya nak ambil peluang untuk sama-sama hadir pada esok 27 dan 28 di Masjid Bukit Kapar 2. Kita ada buat program untuk daripada sekecil-kecil anak sampailah ke kategori dewasa dan veteran sebagainya. Kita insyaAllah yang terdekat yang di sekitar Meru dan Lembah Kelang bolehlah hadir ke Masjid Bukit Kapar 2 di Bukit Kapar. InsyaAllah, wallahualam. Terima kasih kepada Sama Fazli atas simpulan dan juga kesimpulan yang telah dilakukan juga daripada Ustaz Syahmi tadi. Mudah-mudahan pencerahan dan penjelasan itu dan perkongsian ini akan menghidupkan hati-hati kita untuk terus berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan marilah sama-sama kita akhiri kita punya sesi Usrah Nurani ini dengan kita sama-sama berdoa, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi karami sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Kau kabulkanlah segala hajat-hajat kami dan kau pilihkanlah kami, ya Allah, dengan keberkatan dan kemuliaan yang ada pada bulan Rajab ini, untuk kami terus dapat mengabdikan diri padamu pada bulan ini dan bulan Syaban seterusnya, dipilih untuk kami terus beribadah kepadamu pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, ya Allah. Allahumma ya Allah, kau lindungilah kami, pasangan kami,
anak-anak kami, menantu kami, zuriat kami, kaum kerabat kami, jiran tetangga kami dan sekalian kaum muslim dan muslimat, ya Allah, daripada segala kegusaran, daripada segala ketidakmenentuan dengan keadaan yang ada dalam negara kami maupun dalam di dunia ini, dengan perubahan iklim, dengan wabak penyakit sama ada yang berjangkit-jangkit maupun yang tidak berjangkit-jangkit. Hindarilah kami, ya Allah, dan berilah kekuatan, kesihatan, kesejahteraan serta keikhlasan kepada kami untuk terus mengabdikan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Latif, ya Khabir, ya Mujibas Sa'ilin, kau lembutkanlah hati dan bukalah hati-hati kami untuk terus mengamalkan segala perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu, ya Allah. Begitu juga dengan zuriat kami, ya Allah. Kau pilihlah kami, ya Allah, untuk kami terus dapat mengabdikan diri kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum. Terima kasih kepada rakan-rakan Usrah yang telah memberi pengisian, pencerahan, perkongsian dan alunan-alunan yang menyentuh jiwa kita dan hati kita mudah-mudahan. Dan juga terima kasih kepada semua penonton ahli Usrah yang lebih besar di luar sana yang setia bersama kami. Dan untuk akhirnya saya bagi pihak Naqib dan juga rakan-rakan Usrah mohon maaf sekiranya apa yang kami kongsikan pada petang ini tidak memenuhi cita-cita ataupun hasrat para penonton pendengar semua. Dan juga kita memohon kepada Allah SWT untuk sentiasa merahmati kita semua. Dan seterusnya saya kembali kepada DJ Mona Haji Jasman untuk meneruskan sesi kita. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Naqib kita. Dan Alhamdulillah bersama Al-Fadhil Al-Ustaz Suhaimi bin Ahmad Wakid, Ustaz Muhammad Fazil bin Muhammad Fuad atas pertemuan untuk petang ini. Dan terima kasih kepada para pendengar yang sentiasa menyokong Usrah Nurani, dan ada yang tuliskan learning point juga. Syarila Mazid untuk Rihad dan Rawad, masya-Allah, alhamdulillah, dari Rusnita. Ada juga yang mengucapkan selamat SPM untuk yang menduduki SPM, insya-Allah, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini mengakhiri Usrah Nurani dengan doa tasbih kafaratul majlis wa salatul asr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar untuk anda selamat berhujung minggu. Dan insya-Allah ada ulangan untuk rancangan Usrah Nurani pada setiap hari Ahad jam 8 pagi. Dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi Kim FM, inspirasi utama anda. Hiburan mendidik jiwa. Sebelum tiba indah, sedih sebelum hanya yang terbaik di IKIM FM, inspirasi utama anda. Inilah detiknya hari kita berlimpah cahaya sempurna menerangi di persada. Menjulang kita meski susah atau senang selamanya.
suci. Kemuncak segalanya menuju ke gapuran martatillah. Berpalu wawasannya seganding seirama. Saf yang sama berwasilah menyulam rasa dalam restunya. Gemuruh anak bangsa, sumpah setia menjulang cita. Meski susah atau senang, selamanya kan bersama. Kemuncak segalanya menuju ke gapuran martatillah. Berpalu wawasannya seganding seirama. Di antara kita semua melangkah seyakinnya menuju ke gapuran martatillah. Semesta menyaksikan terjalinnya ikatan di antara kita semua. Berpalu wawasannya seganding seirama. Kemuncak segalanya menuju ke gapuran. Hubul waton minal iman. Encik Ibrahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang ke untuk kita jadi penaja? Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik, produk kita pun boleh sampai kepada lebih sejuta pendengar. Apa lagi? Jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pemasaran dan promosi grade EP41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 sehingga maksimum 3 tahun. Calon-calon hendaklah memiliki ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan kepujian dengan pengkhususan dalam bidang pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pemasaran yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 9 Februari 2024. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03-6204-6259 atau layari www.ikim.gov.my. Inspirasi membina nilai budi, unggul ada pada setiap pribadi. Raih hidup bahagia akan dikecapi, limpahan rahmat mewarnai nurani. Rahmah kita pada semua. Tuntutan akhlak mulia, bersikap rahmah, sebarkanlah kasih sayang, sebarkan rahmah, nilai Islam terbina, jiwa
landas acuan peribadi Islami. Bersikap ramah, sebarkanlah kasih sayang, sebarkan rahmah, nilai Islam terbina, jiwa tenang, raih kepelbagaian, contohi Rasulullah, rahmah pada semua. Sempurnakan tuntutan akhlak mulia. Inna tarbiyat al-rasuli qudwatuna, rahmatan lil alamin risalatuna, wa nanshurul mahabbah bainana, wa husnul khuluqi zinatuna. Bersikap ramah, sebarkanlah kasih sayang, sebarkan rahmah, nilai Islam terbina, jiwa tenang, raih kepelbagaian, contohi Rasulullah, rahmah pada semua. Bersikap ramah, sebarkanlah kasih sayang, sebarkan rahmah, nilai Islam terbina, jiwa tenang, raih kepelbagaian, contohi Rasulullah, rahmah pada semua. Sebarkan rahmah. IKIM FM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Luke dan Pian di Inspirasi Pagi setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Supaya ramai orang boleh dapat manfaat dia. Jadi kita susun balik nombor 1 pintu solat, yang kedua pintu jihad. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Masjid Lama Bandar Taiping. Masjid Lama Bandar Taiping ini terletak di tengah kesibukan Bandar Taiping, iaitu di Jalan Kota, Kampung Jambu, di Bandar Tengah Taiping. Masjid ini telah dibina pada tahun 1893 oleh keluarga Ngah Ibrahim sendiri, iaitu seorang pembesar terkemuka di negeri Perak pada masa dahulu. Masjid ini sebenarnya telah dibina untuk menggantikan bangunan asal yang merupakan sebuah madrasah yang berdindingkan kayu. Apa yang kita dapat lihat, pengaruh seni bina budaya Belanda telah menjadi inspirasi kepada arkitek untuk membina masjid pertama yang dibina daripada batu di Bandar Taiping. Inilah masjid yang pertama dibina daripada batu bata pada waktu itu, dan masjid inilah juga merupakan sebuah masjid yang paling tua di Bandar Taiping. Masjid Lama Bandar Taiping ini telah diwartakan sebagai bangunan warisan di Taiping. Masjid yang paling tua dan masih teguh berdiri di Bandar Taiping sejak lebih 100 tahun yang lalu ini juga terdapat banyak makam-makam yang ditanam di belakangnya juga sejak lebih 100 tahun dulu lagi. Kesemua makam di sana terpelihara dan dijaga dengan baik sehingga ke hari ini. Rata-rata makam yang ada di sana adalah makam tokoh-tokoh insan yang hebat dan terkenal di negeri Perak dan serata tanah Melayu. Kuantan 89.6. Saksi cinta di atas cinta dalam alunan tak
Tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqomah cinta memanggilku, memohon petunjukku. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan, memandu separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Bersaksilah cinta di atas sajadah cinta yang ku pilih. Bersaksilah, bersaksilah, bersaksilah cinta. Bersaksilah, bersaksilah cinta. Bersaksi cinta di atas cinta, dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqomah cinta memanggilku, memohon petunjukku. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan, memandu separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Istiqomah cinta memanggilku, memohon petunjukku. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan, memandu separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Di istiqoroh cinta. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Inspirasi Jiwa bersama Siti Rohani Surani dari 1 tengah hari hingga 4 petang. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Halal Profesional, Prihatin, Bual Bicara Buku IKIM, Eksplorasi Minhaj dan Mutiara Hadis. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bila
kita cakap soal akal, kita tahu bahawa disiplin ilmu Islam ini tersangat luas. Kita ada pelbagai disiplin ilmu. Akal kena sedar tentang perkara tersebut. Sebab tu Allah sebutkan tentang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli apabila kamu tidak mengetahui. Maknanya kalau kita tanya dalam ilmu Islam sendiri, ada ulama dalam bidang tafsir, ada ulama dalam bidang tauhid, ada ulama dalam bidang fiqh, ada ulama dalam bidang hadis, ada ulama ahlinya dalam bidang qiraah. So kita dapati bahawa setiap alim ulama ini mereka menjaga daerah batas mereka sendiri, dan pasti tidak berlaku dari segi akal satu disiplin ilmu seperti kita ada satu saja alat, ya, kita ada spana saja, tetapi spana untuk buka satu enjin, spana hanya untuk alat tertentu, membuka tempat tertentu, tetapi kita perlukan alat-alat yang lain. Kalau ini kita fahami, saya yakin bahawa masya-Allah ilmu akan mudah dicerna dan difahami, dan akhirnya kita mendapat ilmu nafi'. Kata orang, jika ingin melihat kebersihan peribadi seseorang, lihat tandas di rumahnya. Begitu juga tandas awam. Ia melambangkan sikap masyarakat sesebuah negara. Semakin kotor tandas awamnya, maka semakin rendahlah tahap kebersihan setiap ahli masyarakat negara tersebut. Malu jika pelancong asing menilai kebersihan tandas awam dengan menteliti masyarakat kita. Tandas yang kotor bukan sahaja tidak memberi keselesaan, malah boleh menyebabkan kita terdedah mendapat penyakit apabila digunakan. Bukannya sukar menjaga kebersihan, guna peralatan tandas dengan betul dan buang sampah ke dalam tong sampah, dan jangan sesekali merosakkan atau menyalahgunakan tandas awam. Elakkan menjadi negara berinfrastruktur kelas pertama tetapi minda masyarakatnya masih di kelas ketiga. Abang, kita kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Oi, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa, bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji Patuh Syariah, tiada had simpanan, 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Cikgu Halim, buku pendidikan dan peradaban dah baca? Belum. Best ke? Memang best. Cerita pasal hubungan pendidikan dengan peradaban. Ada 5 topik penting. Dari pandangan alam sampai cabaran nilai digital sekarang. RM20 aja. Murah tu. Ada pasal tradisi Islam tak, Cikgu Zain? Ada. Konsep adab dalam pendidikan. Seronok baca. Cara diorang kaitkan dengan ilmu dan akhlak. Okey. Nak balik mana? ikimniaga.my atau aplikasi Shopee. Boleh WhatsApp juga 011757695400. Baguslah, nak beli sekarang. Nanti boleh kita bincang lagi, Cikgu. Boleh sangat. Nanti kita diskusi bersama ya, Cikgu. Ikuti kami di TikTok @RadioIkim.
FM, inspirasi utama anda. Kapsul Masa.